الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini grup kami akan membentangkan satu tajuk bagi tugasan usul fiqh 2 yang bertajuk mendirikan solat Jumaat kurang daripada 40 orang makmum semasa pandemik COVID-19. Dan seperti mana kita sedia maklum, solat Jumaat adalah solat fardu 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumaat bagi menggantikan solat Zuhur, dan ia dilakukan secara berjemaah selepas mendengar khutbah khas untuk sembahyang ini. Dan solat Jumaat merupakan perkara fardu ain yang wajib dikerjakan bagi setiap individu Muslim yang cukup syarat. Jadi solat Jumaat ada syarat-syarat dia, dan dalam memenuhi segala tuntutan syarat tersebut ke atas seorang individu, ia juga terikat dengan syarat lain seperti bilangan ahli jemaah atau makmum solat Jumaat, dan dia tidak berlaku solat Jumaat lebih daripada 2 kumpulan dalam satu kawasan yang sama, dan mestilah dalam waktu zuhur dan didirikan secara berjemaah. Syariat Islam mewajibkan bagi umat Islam dalam kalangan lelaki, baligh, berakal, orang yang bermukim di suatu tempat dan tidak mempunyai keuzuran untuk mendirikan solat Jumaat secara berjemaah. Hal ini berdasarkan daripada dalil Al-Quran, hadis dan ijma'. Di sini saya bawakan satu ayat Al-Quran yang bawa maksud, wahai orang yang beriman, maka diserukan azan untuk mengejarkan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah yang baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Daripada surah Jumu'ah ayat yang ke-9. Imam Az-Zarkashi dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa arahan untuk bersegera tersebut tidak memberi makna lain kecuali makna wajib, serta arahan untuk meninggalkan jual beli yang pada asal hukumnya adalah harus, kerana solat Jumaat menunjukkan kewajiban solat tersebut. Dari sabda Nabi SAW yang bawa maksud, solat Jumaat merupakan satu hak kewajipan ke atas setiap orang Muslim untuk mendirikannya secara berjemaah, kecuali hamba yang dimiliki oleh tuannya perempuan, kanak-kanak dan orang yang sakit. Riwayat Abu Dawud. Di samping itu juga telah berlaku ijma' dalam kalangan ulama berkenaan kewajipan solat Jumaat ke atas orang lelaki Muslim baligh yang bermukim di satu tempat dan tiada keuzuran baginya yang membolehkan dia meninggalkan solat Jumaat secara berjemaah. Dan berdasarkan dalil dan hujah-hujah di atas, jelaslah kepada kita tentang kewajipan solat Jumaat yang dilaksanakan secara berjemaah. Seterusnya kita ke hikmah dan kelebihan menunaikan solat Jumaat. Yang umum mengetahui bahawa hukum mengerjakan solat Jumaat adalah fardu ain bagi orang lelaki yang cukup syarat-syaratnya, iaitu baligh dan berakal, merdeka, tinggal atau menetap pada suatu tempat, sihat tiada keuzuran, dan mendengar seruan azan. Dan solat ini dia tidak wajib ke atas kanak-kanak, orang gila atau seumpama dengannya. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan pendapat berkenaan isu ini. Dan kelebihan solat Jumaat itu amat besar hikmah dan fadilatnya, dan antara hikmahnya dapat menguatkan ikatan ukhuwah sesama mereka dan berkenal-kenalan, melatih mereka supaya taat setia kepada pemimpin dan berdisiplin, mengingatkan syariah Islamiah yang menjadi perlembagaan undang-undang panduan moral, adab, tingkah laku, dan menyeru kepada kebaikan serta melarang daripada melakukan kemungkaran. Kelebihan yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang menunaikan solat Jumaat, dia bermula dari dia mempersiapkan diri untuk ke masjid sehingga dia selesai menunaikannya.
Dan orang yang datang awal untuk solat Jumaat mempunyai pahala yang berperingkat-ringkat. Satu sabda Rasulullah SAW daripada hadis riwayat Al-Bukhari yang bawa maksud sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah dan kemudian pergi ke masjid pada saat yang pertama, maka pahala seumpama berkorban seekor unta, dan pada saat kedua seperti dia berkorban seekor lembu, dan yang ketiga berkorban seekor biri-biri yang bertanduk, dan siapa yang pergi pada saat yang keempat seumpama ia berkorban seekor ayam betina, dan sesiapa yang pergi pada saat yang kelima seumpama ia memberi sedekah sebiji telur. Dan apabila imam keluar untuk membaca khutbah, maka malaikat pun hadir sama untuk mendengar. Menunaikan solat Jumaat mengikut adab dan tertibnya boleh mengampunkan dosa yang telah dilakukan oleh seseorang mula pada hari Jumaat sehingga pada hari Jumaat berikutnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bawa maksud solat 5 waktu dari solat Jumaat ke solat Jumaat yang berikutnya, dan dari Ramadan sehingga ke Ramadan yang berikut adalah penebus bagi sesuatu dosa yang dilakukan di antaranya selama mana tidak dilakukan dosa-dosa besar. Dan sabda Rasulullah juga yang bawa maksud siapa yang mandi kemudian menghadiri solat Jumaat sehingga imam selesai membaca khutbahnya kemudian bersolat bersama-samanya, diampunkan mana-mana dosanya yang dilakukan di antara Jumaat itu dengan Jumaat yang satu lagi dan 3 hari yang berikutnya. Maka dengan itu jelaslah bahawa solat Jumaat ni sangat besar manfaatnya dan banyak pahala yang boleh diperoleh berbanding dengan orang yang tidak menunaikan solat dan tidak mendengar khutbah Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Amin dan saya akan meneruskan perbincangan ini. Saya akan berbicara berkenaan syarat wajib dan juga syarat sah solat Jumaat. Jadi solat Jumaat diwajibkan kepada mereka yang memenuhi 7 syarat yang berikut. Pertama, Islam. Ini bermakna orang kafir tidak diwajibkan untuk bersolat Jumaat. Yang kedua, baligh. Yang ini tidak wajib bagi kanak-kanak yang belum baligh. Yang ketiga, berakal. Yang ini orang gila adalah tidak diwajibkan solat Jumaat ke atas mereka. Yang keempat, merdeka. Maka tidak wajib ke atas hamba abdi untuk menunaikan solat Jumaat. Yang kelima, lelaki. Ini bermakna perempuan tidak diwajibkan untuk bersolat Jumaat. Walau bagaimanapun mereka boleh menyertai solat Jumaat. Yang keenam, sihat, iaitu tidak wajib berjemaah bagi orang yang uzur dan berhalangan. Yang ketujuh, bermastautin atau bermukim. Jadi untuk orang yang bermusafir adalah tidak diwajibkan untuk berjemaah solat Jumaat. Walau bagaimanapun, solat Jumaat tersebut tidak sah melainkan setelah seseorang itu memenuhi 4 syarat yang berikut. Apakah syarat tersebut? Yang pertama, solat Jumaat hendaklah didirikan di dalam kawasan binaan ataupun kawasan perumahan, sama ada di bandar atau di qaryah yang mempunyai penduduk yang bermastautin, dan tidak kurang daripada 40 orang lelaki yang cukup syarat untuk mendirikan solat Jumaat. Yang kedua, bilangan jemaah bagi solat Jumaat ialah tidak kurang daripada 40 orang lelaki yang memenuhi syarat-syarat wajib Jumaat, iaitu lelaki, baligh dan juga bermastautin. Yang ketiga, solat Jumaat hendaklah didirikan di dalam waktu zuhur. Maka tidak boleh mendirikan solat Jumaat di dalam waktu selain daripada zuhur, seperti dalam solat asar ataupun solat maghrib ataupun solat isya. Yang keempat, jangan didirikan lebih daripada satu jemaah solat Jumaat pada satu tempat, selagi ia boleh dilakukan di tempat yang sama. Malahan mereka wajib berhimpun pada satu tempat, namun harus berbuat lebih daripada satu tempat sekiranya tempat tersebut tidak dapat menampung bilangan jemaah yang ramai. Seterusnya kita menyentuh pula kepada asas solat Jumaat. Solat Jumaat ini tidak sah dilakukan kecuali dengan berjemaah. Ini bermakna solat Jumaat tidak boleh dilakukan secara bersendirian. Syarat tersebut disepakati oleh semua ulama tanpa sebarang perselisihan. Ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW yang bermaksud dari Tariq bin Shihab dari Nabi SAW. Nabi bersabda, solat Jumaat itu hak kewajipan ke atas setiap Muslim dengan cara berjemaah kecuali bagi 4 golongan: hamba yang dimiliki, wanita,
kanak-kanak dan orang yang sakit. Walau bagaimanapun, berlaku perselisihan pendapat dalam menentukan kadar bilangan jemaah dalam solat Jumaat. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Syaibani, bilangan minima jemaah bagi solat Jumaat ialah 4 orang termasuk imam. Akan tetapi, Abu Yusuf menyatakan bahawa bilangan jemaah solat Jumaat ialah 3 orang termasuk imam. Manakala ulama mazhab Maliki pula menyatakan bahawa bilangan minima jemaah solat Jumaat ialah sebanyak 12 orang lelaki yang bermastautin dan kekal bersama imam dari awal khutbah sehinggalah selesai menunaikan solat Jumaat. Mereka berhujahkan dengan riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Jumaat dalam keadaan berdiri. Tiba-tiba datang satu rombongan dagang dari Syam. Maka para jemaah telah bergegas ke arah rombongan itu sehingga tidak ada lagi yang tinggal bersamanya, yakni mendengar khutbah tersebut, melainkan 12 orang lelaki. Maka turunlah ayat 11 surah Al-Jumu'ah. Manakala ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali pula meletakkan syarat bilangan minima solat jemaah bagi solat Jumaat ialah seramai 40 orang atau lebih. Ini juga merupakan pendapat Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dan salah satu riwayat Umar bin Abdul Aziz. 40 orang lelaki tersebut mestilah memenuhi syarat wajib solat Jumaat, iaitu lelaki, baligh dan juga bermastautin. Maka bilangan 40 orang itu hendaklah berkekalan dari awal hingga ke akhir solat Jumaat. Antara hujah mereka ialah riwayat daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik yang menyebut bahawa jumlah jemaah solat Jumaat yang pertama di Madinah ialah 40 orang lelaki. Jadi secara kesimpulannya, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, jumlah minimum bagi jemaah solat Jumaat ialah 40 orang. Manakala mazhab Hanafi pula menyatakan bahawa sah solat Jumaat adalah dengan kehadiran sekurang-kurangnya 3 orang termasuk imam. Di sisi mazhab Maliki pula, jumlah yang wajib hadir bagi solat Jumaat ialah 12 orang, tidak termasuk imam. Seterusnya, kita akan meneruskan dengan situasi solat Jumaat di Malaysia semasa pandemik COVID-19, yang mana seperti kita sedia maklum, kebanyakan daripada rakyat Malaysia adalah mengikuti kepada mazhab Syafi'i, yang mana memerlukan kehadiran 40 orang dan ke atas bagi menunaikan solat Jumaat. Namun begitu dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, yang mana penyakit ini adalah mudah berjangkit antara satu sama lain, maka jumlah kehadiran bagi solat Jumaat adalah dihadkan, yang mana kita akan membincangkan situasi ini di Malaysia. Jumlah kehadiran bagi menunaikan solat Jumaat ini akan bergantung kepada arahan yang sedang berkuat kuasa pada waktu tersebut, sama ada ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat ataupun Sekatan Pergerakan penuh. Dan kebanyakan negeri-negeri menetapkan kehadiran untuk dihadkan kepada 12 orang sahaja, contohnya seperti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Perak, di Terengganu, di Melaka dan juga di negeri Johor. Namun begitu dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berkuat kuasa ini, kebanyakan negeri-negeri menetapkan agar solat Jumaat ditangguhkan dan akan digantikan dengan solat Zuhur dengan kehadiran 5 orang yang mana akan terdiri daripada jawatan kuasa masjid sahaja. Sebagai contoh, di negeri Selangor, bagi Masjid Qari'ah, solat Jumaat dan solat 5 waktu hanya dibenarkan dengan 23 jemaah yang terdiri daripada pentadbir sahaja, manakala bagi Surau Qari'ah, solat 5 waktu dibenarkan dengan 16 jemaah yang terdiri daripada pentadbir sahaja. Bagi surau solat Jumaat pula, solat Jumaat dan solat 5 waktu hanya dibenarkan kepada 16 jemaah sahaja yang terdiri daripada pentadbir sahaja. Pada 19 Mei 2021, Jabatan Agama Islam Selangor telah membuat penjadualan semula jumlah bilangan jemaah bagi solat Jumaat dan solat fardu di semua masjid serta surau seluruh negeri Selangor, yang mana menerusi pelaksanaan itu seramai 50 jemaah dibenarkan menunaikan solat Jumaat dan juga solat fardu di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu Masjid Negeri, Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jeroton dan juga Masjid Pengurusan terdiri daripada 23 pentadbir dan juga 27 jemaah. Manakala bagi masjid institusi dan Masjid Qari'ah pula seramai 23 jemaah terdiri daripada pentadbir sahaja dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat dan fardu 5 waktu secara berjemaah. Walau bagaimanapun, bagi surau salat Jumaat dan juga surau Qari'ah, ia adalah dihadkan kepada 16 jemaah saja yang terdiri daripada pentadbir yang untuk dibenarkan menunaikan solat Jumaat dan juga solat fardu. Namun begitu di Selangor kini, semasa Perintah Kawalan Pergerakan, hanya 5 petugas masjid dan surau sahaja dibenarkan menunaikan solat Jumaat dan solat fardu berjemaah pada setiap waktu. Di negeri Sabah,
Solat Jumaat adalah ditangguhkan di masjid dan juga di surau sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanapun, ahli Qariah wajib melaksanakan solat fardu zuhur bagi menggantikan solat Jumaat tersebut di rumah masing-masing. Menurut kenyataan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, solat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid dan surau dibenarkan, namun dengan kapasiti terhad iaitu 5 orang sahaja dan terdiri daripada ahli jawatan kuasa masjid dan juga surau terbabit. Di Johor, pelaksanaan solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat dibenarkan di semua surau dan masjid dengan jumlah jemaah yang dihadkan kepada 12 orang sahaja sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Walau bagaimanapun, 12 jemaah berkenaan adalah terdiri daripada pegawai masjid dan juga pegawai surau serta ahli jawatan kuasa pengurusan Qariah masjid dan surau. Namun begitu, bagi solat Jumaat secara berjemaah, ia adalah dihadkan kepada ahli jawatan kuasa pengurusan yang tidak termasuk imam, bilal dan juga noja, manakala jumlah jemaah bagi solat fardu adalah termasuk imam, bilal dan noja dengan jarak antara saf yang diselangkan. Manakala di negeri Pulau Pinang pula, beberapa aktiviti di masjid dan juga di surau ditangguhkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, termasuklah solat fardu dan juga solat Jumaat bagi orang awam serta akad nikah. Namun, terdapat beberapa perkara yang dibenarkan bagi meneruskan fungsi masjid dan surau, iaitu azan dan solat fardu yang terhad kepada 5 individu sahaja seperti mana di negeri Selangor, yang mana akan membabitkan imam, bilal, siap serta 2 ahli jawatan kuasa masjid. Serta solat Jumaat ini akan hanya membabitkan 15 individu yang akan terdiri daripada anggota-anggota jawatan kuasa di masjid juga, iaitu imam, bilal, siap dan ahli jawatan kuasa masjid dengan ketetapan jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Pulau Pinang juga telah menetapkan agar jemaah yang hadir hendaklah berstatus warga negara dan juga adalah pemastautin tetap yang berusia 15 hingga 70 tahun, yang mana mekanisme pemilihan jemaah ditentukan oleh jawatan kuasa Qariah masjid atau surau Jumaat dengan mengambil kira lokaliti setempat dan juga penggiliran dalam sesuatu Qariah. Manakala di negeri Terengganu pula, negeri Terengganu telah membuat keputusan untuk menangguhkan solat Jumaat dan juga pengurusan dan solat jenazah, termasuklah aktiviti-aktiviti keagamaan lain, yang mana solat Jumaat ini akan digantikan dengan solat fardu zuhur dengan kehadiran jemaah yang tidak melebihi 12 orang yang terdiri daripada pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid sahaja. Dalam tempoh ini, warga negara asing adalah dilarang untuk hadir ke surau ataupun di masjid. Manakala Sultan Perak di Perak telah memperkenankan solat Jumaat, solat fardu dan juga solat jenazah diadakan di masjid dan surau negeri di dalam tempoh sekatan pergerakan penuh ini, namun dengan bilangan jemaah yang terbatas kepada 12 jemaah sahaja, yang mana adalah termasuk imam, pegawai masjid dan jawatan kuasa Qariah, dengan solat Jumaat yang hanya dibenarkan diadakan di masjid dan juga di surau Jumaat sahaja. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi pula telah membuat ketetapan berhubung pelaksanaan solat Jumaat dan solat fardu di masjid dan surau wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, di mana di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, solat Jumaat dan solat fardu di surau Jumaat Projek Perumahan Rakyat PPR dan Perumahan Awam PA Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, bilangan jemaah yang dibenarkan hanyalah 12 orang sahaja yang terdiri daripada imam, bilal, noja dan ahli jawatan kuasa AJK dengan penjarakan sebanyak 1.5 meter. Manakala bagi solat Jumaat di masjid dan surau Jumaat yang mana adalah bukan di kawasan PPR dan PA di BKL yang berkapasiti 1000 jemaah ke atas, bilangan jemaah yang dibenarkan adalah tidak melebihi 50 orang dengan penjarakan 1.5 meter. Manakala bagi kapasiti 1000 jemaah ke bawah, bilangan jemaah yang dibenarkan tidak boleh melebihi 20 orang dengan penjarakan yang sama, iaitu sebanyak 1.5 meter. Bagi solat fardu di masjid, solat Jumaat dan juga surau bukan PPR dan PA di BKL, bilangan jemaah yang dibenarkan tidak melebihi 12 orang yang terdiri dari pegawai masjid dan ahli jawatan kuasa sahaja dengan penjarakan 1.5 meter. Begitu juga di Melaka, jumlah bagi kehadiran jemaah adalah sama, iaitu sebanyak 12 orang sahaja yang terdiri daripada pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid atau surau, yang mana jumlah kehadiran itu akan ditentukan sendiri oleh jawatan kuasa masjid dalam tempoh sekatan pergerakan penuh. Bagi negeri-negeri yang dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat pula, kelulusan adalah mengikut had jemaah serta keluasan ruang solat dengan mengambil kira penjarakan fizikal sekurang-kurangnya sebanyak 1 meter. Di negeri Kelantan, hanya 50 jemaah dibenarkan untuk solat Jumaat dan fardu di semua masjid bandar dan jajahan, serta mukim negeri ini berkuatkuasa sepanjang tempoh PKPB. Pelaksanaan had bilangan jemaah berkenaan perlu mengambil kira penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap waktu solat. Di negeri Kedah, semua masjid dan surau dibenarkan dibuka sejam setengah jam lebih awal sebelum solat Jumaat sepanjang pelaksanaan PKPB di negeri itu. Bagi solat fardu dan Jumaat di zon hijau dan zon kuning, jumlah jemaah yang dibenarkan adalah berdasarkan keluasan ruang solat, yang mana penjarakan fizikal minimum adalah sama 1 meter.
Bagi zon jingga pula, bilangan jemaah yang dibenarkan adalah mengikut keluasan ruang solat utama masjid dan surau, juga dengan menjaga penjarakan fizikal minimum yang sama iaitu 1 meter. Namun begitu, dalam tempoh penutupan penuh atau sekatan pergerakan penuh yang dilaksanakan, negeri Kedah hanya membenarkan 13 jemaah sahaja bagi menunaikan solat Jumaat yang mana melibatkan pegawai dan jawatan kuasa Qariah masjid atau surau. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sembilan menetapkan kehadiran jemaah di masjid dan surau Jumaat hanya 50 orang sahaja dibenarkan, termasuk pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid atau surau berkenaan, manakala kapasiti jemaah di surau lain pula hanya 20 orang sahaja. Secara kesimpulannya, Majlis Agama Islam bagi Setiausaha Negeri berkuasa untuk membuat ketetapan berkenaan bilangan jumlah jemaah yang dibenarkan dan SOP lain bagi solat Jumaat, yang mana pihak berkuat kuasa adalah mengambil serius perkara ini, yang mana sekiranya terdapat jemaah yang melanggar SOP dan garis panduan yang ditetapkan, boleh diambil tindakan oleh penguat kuasa. Seperti yang kita ketahui, sebelum dunia dilanda dengan pandemik COVID-19, Malaysia telah ada beberapa fatwa berkaitan dengan makmum ataupun jumlah jemaah yang solat Jumaat kurang daripada 40 orang. Bagi berkaitan dengan fatwa-fatwa tersebut, melalui keputusan mesyuarat panel kajian syariah yang dianjurkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, pada 26 hingga 28 April 2010, JAKIM telah bersetuju untuk mengatakan bahawa fatwa yang mengatakan hukum bagi mendirikan solat Jumaat kurang daripada 40 orang adalah harus berdasarkan kes-kes yang dipohon oleh pihak yang berkaitan, dan JAKIM juga mestilah melakukan penyiasatan dari segi imam, makmum dan kemudahan yang terdapat pada tempat yang tersebut dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan JAKIM juga perlu mengambil pandangan mazhab Syafi'i sekiranya ada dalil yang membenarkan untuk melakukan solat Jumaat kurang daripada 40 orang. Kemudian fatwa yang kedua datangnya daripada Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah yang telah bersidang pada 21 sehingga 23 Februari pada 2017. Pada muzakarah yang tersebut, mereka telah bersetuju untuk memutuskan bahawa kaul muktamad pandangan mazhab Syafi'i, ahli jemaah bagi solat Jumaat adalah cukup bilangannya seramai 40 orang jemaah, dan hukum untuk mengerjakan solat Jumaat walaupun jemaah kurang daripada 40 orang adalah harus berdasarkan kaul qadim di dalam mazhab Syafi'i. Selain itu, keizinan pemerintah atau pihak berkuasa juga adalah diperlukan untuk melakukan perkara ini demi memelihara kepentingan dan kemaslahatan ummah. Oleh itu, berdasarkan fatwa yang telah disebutkan di atas, yang pertama Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah dan juga JAKIM, bolehlah kita simpulkan bahawa mazhab Syafi'i meletakkan syarat minima untuk mengerjakan solat Jumaat. Jemaahnya adalah mesti berjumlah 40 orang, dan sekiranya kurang daripada 40 orang, kita mesti mendapatkan pemerintah punya keizinan ataupun pihak berkuasa. Tetapi perkara ini adalah berbeza ekoran wabak COVID-19. Terlihat selepas dia wabak COVID-19, Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan larangan perintah solat Jumaat dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini adalah dilakukan untuk membendung penularan wabak COVID yang mengancam nyawa. Oleh itu, pada 14 Mei, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Zulkifli Al-Bakri mengumumkan bahawa surau, masjid dan beberapa surau terpilih di wilayah persekutuan dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat dengan syarat 30 orang sahaja jemaah yang hadir, termasuklah imam. Jadi kenyataannya pada sidang media tersebut telah menyatakan bahawa perkara ini telah dibahaskan oleh Majlis Fatwa atau Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan, yang mana Ashabul Samahah ini telah melihat dalam kerangka fiqh yang luas. Sebab itu ada disebut 3 orang, 4 orang, 5 orang dan 12 orang. Mazhab Syafi'i, iaitu mazhab kita, mempunyai dua pendapat, iaitu ada yang mengatakan 40 orang, dan 40 orang ini merupakan pendapat yang paling masyhur, dan ada pendapat kaul qadim, pendapat yang lebih lama yang berkata kurang daripada itu pun boleh. Jadi wilayah persekutuan mengambil pandangan Imam Al-Ghazali dalam satu pandangan, iaitu yang dikemukakan oleh sebahagian Al-Syafi'iyah. Jika tempat tersebut ada 20 atau 30 orang sahaja, maka bolehlah didirikan solat Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan berkenaan topik 7, iaitu pendapat ulama berkenaan bilangan makmum solat Jumaat kurang 40 orang. Terdapat riwayat lain oleh Ibnu Al-Qas, pengarang Al-Talqis, mengatakan bahawa qaul qadim Imam Syafi'i mensyaratkan 3 orang untuk membolehkan solat Jumaat, iaitu imam bersama 2 makmum. Walau bagaimanapun, pandangan yang mengatakan 40 orang jemaah disepakati oleh semua fuqaha Syafi'iyah.
Walau bagaimanapun, kebanyakan negeri-negeri di Malaysia menetapkan jumlah jemaah sebanyak 12 orang semasa PKP dilaksanakan. Solat Jumaat dengan 12 jemaah sebenarnya bukan daripada pandangan Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, jumlah minimum bagi solat Jumaat adalah 40 orang. Hujah ini berdasarkan kepada satu hadis dari Ka'ab bin Malik yang dikatakan sering memuji Sa'ad bin Zurarah ketika azan dikumandangkan. Lalu beliau ditanya, "Mengapa engkau selalu memuji Sa'ad bin Zurarah ketika mendengar azan?" Ka'ab lalu menjawab, "Sa'ad bin Zurarah adalah orang pertama yang mengumpulkan kami untuk mendirikan solat Jumaat." Lalu beliau ditanya, "Berapa ramaikah bilangan kamu ketika itu?" Ka'ab lalu menjawab, 40 orang. Di sisi mazhab Maliki pula, jumlah yang wajib hadir bagi solat Jumaat ialah 12 orang, tidak termasuk imam. Mereka berhujah dengan sebuah hadis daripada Jabir bin Abdullah yang menceritakan bagaimana ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba datang kafilah dagangan dari luar ke Madinah yang menyebabkan ramai sahabat meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah. Kata Jabir, lalu mereka iaitu jemaah solat berpaling untuk pergi ke kafilah dagangan tersebut sehinggakan yang tinggal bersama dengan Rasulullah hanyalah 12 orang sahaja. Seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dengan subtopik yang ke-8 iaitu keperluan bertalfik. Talfik boleh didefinisikan dengan satu cara penghukuman dengan keluar dari keterbatasan cara yang satu kerana tuntutan faktor-faktor tertentu pada satu sudut dari satu permasalahan fik. Kepositifan pendirian yang diambil oleh pembuat talfik di Malaysia terselah pada pemastian bahawa setiap permasalahan fik yang timbul mempunyai jawapan yang menepati syarak dan meraihkan kemaslahatan. Dari konteks negara Malaysia yang mana agama Islam dijadikan agama rasminya, penerapan konsep talfik ini adalah merujuk kepada percampuran mazhab-mazhab yang lain ke atas mazhab utamanya iaitu mazhab Syafi'i. Ini bermakna talfik dalam konteks pengamalan masyarakat Islam di Malaysia ialah mengertikan mazhab Syafi'i ini dengan cara yang satu. Apa yang dinamakan talfik di Malaysia ialah ketika mana pegangan dengan mazhab Syafi'i ini dilonggarkan dengan mengambil pendapat-pendapat lain yang bukan dari mazhab ini dalam penghukuman masalah fiqh. Setiap perkara yang diperselisihkan oleh ulama dalam menatijahkan perpecahan pandangan mereka kepada dua kelompok yang mana salah satunya bersetuju dan yang keduanya tidak bersetuju. Kemudian diselangi antara dua pendapat ini dengan pendapat yang ketiga yang cuba mengharmonikan perselisihan di antara mereka, iaitu dengan melakukan talfik, iaitu mengambil sebahagian dari pendapat pertama dan sebahagian dari pendapat kedua. Jadi, berdasarkan kepada permasalahan bilangan jemaah ketika pandemik ini, pandangan mazhab Maliki telah diambil sebagai sandaran kepada jumlah jemaah yang dibenarkan untuk solat Jumaat iaitu seramai 12 orang. Pengambilan mazhab lain yang bukan mazhab yang menjadi pegangan seseorang dipanggil talfik. Sebagai contoh, seseorang mengambil wuduk ikut cara mazhab Hanafi, tetapi solat pula mengikut cara mazhab Syafi'i. Menurut pandangan ulama, talfik dalam bentuk seperti ini adalah diharuskan kerana kedua-dua amalan iaitu wuduk dan solat telah sempurna dilakukan menurut mazhab tertentu. Adapun talfik yang tidak dibenarkan ialah talfik dalam kes yang melibatkan perkahwinan. Sebagai contoh, seseorang berkahwin tidak menggunakan wali kerana menurut mazhab Hanafi, wanita boleh mengahwinkan dirinya sendiri tanpa wali. Saksi juga tidak diperlukan berdasarkan kepada mazhab Maliki. Jadi yang tinggal cuma lelaki dan wanita yang hendak berkahwin. Talfik jenis ini diharamkan kerana ia boleh membawa kepada perzinaan kerana setiap kali pasangan yang ditangkap atas kesalahan khalwat sebagai contoh boleh menggunakan alasan berkahwin menggunakan kaedah talfik ini bagi melepaskan diri daripada didakwa atas kesalahan ini. Talfik sebenar telah diamalkan oleh masyarakat Islam sama ada disedari atau tidak. Sebagai contoh, zakat fitrah. Membayar zakat fitrah dengan wang sebenarnya tidak dibolehkan ataupun tidak sah menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Membayar zakat fitrah dalam bentuk wang hanya dibenarkan menurut mazhab Hanafi dan ini telah pun diamalkan sejak sekian lama tanpa sebarang pertikaian. Jadi tidak timbul masalah untuk ikut mazhab lain atau talfik khususnya dalam keadaan tertentu yang dianggap terdapat keperluan mendesak seperti situasi yang kita hadapi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suhada binti Shuaib akan menyambung perbincangan kumpulan kami mengenai jumlah jemaah bagi solat Jumaat bagi negara-negara jiran di Malaysia, yang mana kami memfokuskan kepada 3 negara jiran iaitu Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Majlis Ulama Indonesia MUI telah menerbitkan fatwa mengenai solat Jumaat semasa darurat pandemik COVID-19. Fatwa nombor 5 tahun 2020 tentang hukum dan panduan solat Jumaat mengenai ketentuan hukum dalam menyelenggarakan solat Jumaat dengan ketentuan jumlah jemaah solat Jumaat minima 40 orang lelaki-lelaki dewasa. Namun, melalui fatwa MUI bernombor 31 tahun 2020,
Satu penambahbaikan mengenai panduan solat telah digariskan bagi mencegah wabak COVID-19 yang mana telah menerapkan penjarakan sosial dengan cara penjarakan saf. Jika jemaah solat Jumaat tidak dapat menampung jumlah minimal kerana adanya penjarakan sosial, maka boleh dilaksanakan solat Jumaat secara berperingkat atau sesi atau dengan pelaksanaan solat Jumaat di tempat lainnya seperti surau dan stadium. Yang kedua, solat Jumaat di Singapura. Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam Singapura telah berpendapat bahawa majlis masjid perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang ditetapkan pihak Kementerian Kesihatan seperti memastikan jarak selamat antara individu sekurang-kurangnya 1 meter serta menghadkan penyertaan orang ramai pada sesuatu acara dan sebagainya. Langkah-langkah yang ditetapkan adalah ikhtiar agar ibadat dapat dijalankan dengan selamat serta penuh bertanggungjawab di masjid agar ia tidak menjadi tempat penularan wabak COVID-19. Ianya bagi menjamin kehidupan seharian masyarakat Singapura dapat berurusan dengan penyesuaian yang dilaksanakan mengikut keperluan dan keadaan. Ini sesuai dengan kaedah fiqh iaitu kemudaratan perlu dihilangkan. Oleh yang demikian, Jawatankuasa Fatwa Singapura telah memutuskan bahawa solat berjemaah boleh dilakukan dengan jarak selamat sama ada antara imam dan jemaah maupun antara sesama makmum dalam saf solat berjemaah. Yang kedua, solat Jumaat boleh tunaikan lebih dari sekali dalam sesebuah masjid dan boleh dimulakan sebelum waktu zuhur sekiranya terdapat keperluan. Dan ketiga, golongan-golongan yang mudah dijangkiti penyakit, khawatir dijangkiti penyakit atau tidak mendapat tempat di masjid merupakan golongan yang berhalang dan diberikan ruksah iaitu keringanan untuk menggantikan solat Jumaat dengan solat zuhur. Menurut kenyataan daripada Majlis Agama Islam Singapura juga dalam fasa 2 peralihan selamat, di dalam tempoh pandemik ini, solat berjemaah telah dihadkan kepada 50 jemaah pada satu masa sahaja. Di negara Brunei pula, melalui siaran akhbar pada 22 Julai 2020, Kementerian Hal Ehwal Agama Brunei telah mensyaratkan bagi setiap jemaah yang akan menghadiri sembahyang itu nanti hendaklah membuat tempahan slot di dalam aplikasi BruHealth serta mematuhi arahan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Sembahyang fardu Jumaat yang berkapasiti ruang bagi jemaah adalah seperti biasa dengan pengurangan penjarakan dan tempahan slot sembahyang fardu Jumaat di semua masjid tidak lagi diperlukan. Namun demikian, pemakaian pelitup muka adalah masih dikehendaki dan pada tahap keempat ini, kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas adalah dibenarkan untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Kenyataan ini merupakan bahawa negara Brunei tidak menghadkan jumlah jemaah dalam satu masjid tetapi mengikut kapasiti sesebuah masjid. Brunei juga tidak menghadkan jemaah kepada 40 orang seperti mana yang telah dilakukan oleh negara lain kerana keadaan pandemik di negara Brunei masih terkawal. Kesimpulannya, setiap negara mempunyai pandangan dan cara yang berbeza dalam menangani isu solat Jumaat semasa COVID-19 ini. Namun, setiap penyelesaian dan tindakan adalah berasaskan kepada mencari penyelesaian masalah dalam masyarakat setempat dan dalam keadaan seperti ini, sebagai rakyat kita hendaklah mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh sesebuah kerajaan. Mentaati pemerintah dalam perkara ini adalah wajib dan sesiapa yang mengingkarinya adalah berdosa kerana perbuatannya itu bukan sahaja mendedahkan dirinya kepada kemudaratan tetapi juga individu yang lain. Alhamdulillah, maka telah selesailah perbincangan kita berkenaan dengan jumlah jemaah solat Jumaat. Sesungguhnya, solat Jumaat itu menuntut kepada perhimpunan manusia. Maka dengan itu juga, larangan mengadakan solat Jumaat lebih daripada 40 makmum di masjid yang berkapasiti kecil bertujuan mengambil langkah satu yang raih, iaitu menutup jalan yang boleh membawa kepada kekeliruan buat umat Islam di negara ini, yang kebanyakannya adalah bermazhab Syafi'i. Sesiapa sahaja yang tidak dapat solat Jumaat di masjid atau surau, hendaklah menggantikannya dengan solat zuhur yang dilaksanakan di rumah masing-masing bersama ahli keluarga. Selain itu, mematuhi arahan pemerintah yang melarang mengadakan solat Jumaat sepanjang tempoh perintah berkurung atau membenarkan solat Jumaat diadakan secara bersyarat ini adalah wajib, kerana ia melibatkan kerana ia melibatkan maslahah ummah, iaitu mengekang penularan wabak penyakit berjangkit yang COVID-19 pada zaman sekarang. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul serta kepada ulil amri yang pemimpin dari kalangan kamu. Oleh itu, tidak akan berlaku sesuatu perhimpunan melainkan dengan keizinan daripada pemerintah. Begitu juga solat Jumaat ini adalah merupakan syiar Islam dan keistimewaan umat ini. Maka pelaksanaannya mestilah diumumkan kepada orang banyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.